عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini dapat bersama, dengan izin Allah dapat kita bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung perbincangan yang berkaitan dengan sifat sidq. Pada minggu lepas kita telah masuk membicarakan hadis yang ke-55. Hadis yang ke-55 di bawah tajuk as-sidq. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Muhammad, iaitu Husain bin Ali bin Abi Talib, an Abi Muhammad al-Husain, an Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhib ribah, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun sahih. Diriwayatkan daripada Abi Muhammad, iaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, kata beliau, saya telah ingat, saya telah hafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukan engkau, ambillah apa yang tidak meragukan engkau, kerana sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan pendustaan itu adalah suatu keraguan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis ini adalah sahih. Jadi pada minggu lepas kita telah sebut berkenaan dengan biodata Sayyidina Hasan ini. Kita telah sebut biodata Sayyidina Hasan pada minggu lepas. Cuma rasanya hadis ini tak sempat kita bincang lagi. Cumanya kita hanya sekadar ambil biodata Sayyidina Hasan sahaja. Dalam hadis ini Nabi sebut beberapa perkara. Yang pertama, sebab hadis ini hadis ringkas, Nabi kata tinggalkan apa yang meragukan engkau, kerana sesuatu yang meragukan itu, mafhum hadis ni kan, kerana sesuatu yang meragukan itu sebenarnya dia ada unsur kadzib, dia ada unsur dusta, dia ada unsur-unsur yang tidak benar. Dan ambillah apa yang tidak meragukan. Jadi sesuatu yang kita rasa senang hati, yang kita rasa puas hati, kita rasa jilah lah, kalau orang Kelantan kata rasa jilah, kerana pada perasaan tidak ada rasa syak wasangka pada sesuatu perkara itu, dia ada unsur kebenaran. Unsur kebenaran ini dia sesuatu yang bersifat tuma'ninah, ketenangan. Jadi pada minggu lepas saya sebut, kita telah sebut berkenaan dengan istinbat hadis ni. Berdasarkan kepada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggalakkan kita supaya kita mengelakkan diri daripada sesuatu yang kita meragukan, yang kita ragu, yang kita rasa ada syubhat, rasa tidak jelas. Kita tinggal tu. Kita tinggal.
Mana tak jelas antara boleh ataupun tidak boleh. Bahkan kita puasa mesti dia ada puasa. Setiap orang dia akan ada perasaan kita puasa tak apa sedap buat benda ni dah. Nah, walaupun benda tu tidak jelas haram tu, tidak jelas kepada kita ada unsur-unsur yang tidak baik, tetapi hati kita merasa tidak tenang, tidak senang dengan perkara itu. Jadi kita tinggal ke perkara itu. Tinggal tu dengan erti sama ada mencari kepastian dari segi hukum ataupun kita tak ada masa kita rasa nak cek dia tu, kita tak sah. Itu makna tinggal itu. Bukan tinggal tu udah. Kita tanya dulu ke orang-orang yang berpengalaman, orang yang mahir dalam bidang, dalam perkara yang sedang kita hadapi itu. Itu maknanya tinggal. Sama ada tinggal buat sementara waktu untuk mencari penyelesaian, ataupun tinggal tu lah kerana kita tak ada nak cakap. Sebab banyak lagi benda lain yang halal, benda lain yang tidak ada syubhat yang halal. Bahkan melalui hadis ini juga para ulama menyebutkan al-iqdam ala ma huwa halal bayyinun, yakni mendahulukan perkara yang halal, yang terang, yang jelas. Kita utamakan perkara itu. Dan kaedah inilah juga sebenarnya, daripada hadis inilah juga para ulama membuat kesimpulan bahawa mengelakkan daripada sesuatu yang khilaf dengan mengambil sesuatu yang tidak khilaf. Jadi sesuatu perkara yang menjadi khilaf, semalak-malak kita tinggal tak salah tu, kita ambil tidak khilaf. Tidak khilaf dalam perkara yang sama. Kalau tidak khilaf nak mana? Tak. Baik kita ambil ni sebab ni tidak khilaf. Jadi akhirat tu kita akan jumpa banyaklah tu kaedah tu. Kerana orang yang takutkan syubhat, yang mengelakkan diri daripada terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak jelas itu, sebenarnya dia telah membersihkan diri dia. Dia sudah melakukan tazkiyah, pembersihan diri dia daripada kotoran-kotoran dosa dan sebagainya. Sini kalau nak bercermat, sinilah tempat dia. Kalau nak bercermat. Baik, dalam hadis ni ada beberapa perkara je yang perlu kita bagi perhatian. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata hak benar tu dia ada unsur tumakninah. Dusta tu dia ada kadzib itu adalah ribah. Apa maksud Nabi SAW? Antara maksud Nabi bahawa kebenaran itu adalah ketenangan, maknanya seseorang itu bila dia buat benda benar, kalau dia rugi pun dia tidak akan menyesal. Itu kebaikan kita melakukan perkara dengan jujur. Mana kita katakanlah kita terlibat dengan pengurusan, kita jadi pemimpin, memang kita jaga kejujuran kita jaga kebenaran, kita tidak melakukan pendustaan misalnya. Tiba-tiba ada orang nak sabotaj kita, ada orang nak melakukan khianat, nak menjatuhkan kita. Kita berada di atas landasan yang benar. Katakanlah kita jatuh, seperti yang pernah berlaku kepada seorang pegawai Sayyidina Uthman dalam cerita yang masyhur. Dia ni seorang yang benar, tetapi oleh kerana zaman pemerintah Sayyidina Uthman ini, di akhir pemerintah dia itu berlaku banyak fitnah. Akhir sekali direka cipta, direka bukti-bukti untuk menjatuhkan seorang pegawai Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dia tahu secara hati nurani dia kata pegawai dia ni seorang yang baik. Tapi oleh kerana bila masuk mahkamah, bila direka bukti, maka bukti itu mengarah kepada nampak salah lah pegawai dia tu. Jadi dijatuhkan hukuman. Dalam keadaan menangis, Sayyidina Uthman sebut, tak apalah kamu dijatuhkan hukuman atas dunia, tapi di hari akhirat kamu akan dapat pembelaan dari sisi Allah SWT. Jadi apa yang saya nak kaitnya, bahawa bila kita berada di atas landasan kebenaran, apa sahaja berlaku kepada kita, dia tidak akan menyesal. Kita tenang, kita dijatuhkan hukuman ataupun kita dituduh fitnah lah, tapi kita benar, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kecewa, bahkan kita tidak akan menyesal. Itulah antara yang disebut dulu maksud Nabi kata as-sidqu tumakninah. Dan seseorang yang berada di atas kebenaran, dia tidak akan bersungut. Dia tak akan sungut bila dia buat sesuatu, kerana kebenaran itu adalah kejayaan secara hakikinya.
Dan orang-orang yang sentiasa benar dalam apa saja tindakan mereka, Allah akan menyelamatkan mereka dengan kebenaran itu. Dan keselamatan yang dimaksudkan kalau kita kira akhirat mana syurga lah. Tapi kalau atas dunia, hati dia rasa tenang, dan orang pun tidak akan berasa dia tu sebagai jahat, walaupun dia dipenjarakan. Jadi kita akan dapati seorang yang benar itu sentiasa tenang hati dia, kerana dia tidak akan menyesal dan sebagainya. Ada juga disebut dalam hadis Nabi, ada juga disebut man sadaqa najah. Siapa dia benar, dia akan berjaya pokok mana pun. Kejayaan, walaupun atas dunia nampak gagal, tetapi dia akan berjaya hakikat dia di hari akhirat. Adapun dusta itu, Nabi sebut al-kadhib ribah. Dusta adalah satu bentuk hati yang berkecamuk, hati yang tidak tenang. Apa maksud Nabi? Jadi melalui kata-kata yang ringkas ini, Nabi SAW ingin memahamkan kita bahawa dusta itu dia, kita boleh kesal. Benda yang tak betul ni, benda yang tidak benar ni, sebenarnya dia ada petunjuk. Dia ada juga kita boleh rasa, iaitu dari sudut hati kita berasa tidak tenang, hati kita berasa ada masalah dan sebagainya. Dan kalau buat juga kita berasa tak tenang, berasa tak sedap benda ni dah. Misalnya kita kata contoh, kita nak beli tanah misalnya, nak beli kereta atau apa, contoh sebagai contoh, berasa tak sedap. Ada kan? Setiap orang boleh katakan dia ada pengalaman. Nak buat sesuatu berasa hati tak tenang, klik nombor tak tenang, padahal dia benar tu urusan yang halal, tapi dia berasa tak senang. Kalau buat juga dalam keadaan gitu, kemungkinan besar akan ada penyesalan. Jadi kena beringatlah. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala bui kepada kita berasa gitu tu untuk tabyin, untuk cari penyelesaian. Kenapa rasa tak tenang tu? Mana ada tak tenang ni? Boleh ada kereta tu kereta curi ke, boleh ada kereta tu kawan tu tipu kita ke. Sebenarnya kereta tu teruk dia kata molek, tapi kita berasa tak tenang, kita dengar dia kecek. Kadang-kadang ada juga kadang-kadang kita berasa tak ada apa, sebab kita tak ada pengalaman, tiba-tiba kena tipu kau. Itu bab lain. Benda ni bukan akan berlaku semua, tapi ada ketika berlaku di situ sebagai sunnah. Sebab ni dia ada fiqh hadis ni. Sebagai sunnahnya kita kena siasat. Kena siasat bila berlaku tidak tenang tu. Misalnya dalam kitab ni disebut fiqhul hadis. Hadis ni gapo dia dari segi fiqh, dari segi pemahaman dalamnya dalam hadis ni gapo dia, iaitu makna kita biarkan, bagi sedikit masa, ruang untuk kita siasat kalau benda tu tidak jelas, benda tu meragukan kita. Kerana ragu-ragu ni dia tak akan tenang, walaupun kita selesai melakukan urusan pun dia akan ada perasaan tidak tenang tu. Itu maksud ribah. Jadi meninggalkan perkara yang tidak tenang, perkara yang meragukan, itu merupakan asal yang besarlah kepada sifat warak tu. Ini kita minggu lepas kita sebut dah ni. Minggu lepas kita sebut dah ni. Okey. Itu hadis yang ke-55. Baik, seterusnya kita pindah kepada hadis yang ke-56. Hadis yang ke-56. Hadis yang ke-56. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Sufyan, nama dia sebenarnya Sakhr bin Harb. Abu Sufyan ni nama dia sebenarnya, nama khas dia lah kira-kiranya. Sebab Abi Sufyan tu kunyah dia. Nama dia sebenarnya
adalah Sakh bin Harb radhiyallahu anhu. Ni asal hadis ni panjanglah, kisah hadis ni panjang yang berkaitan dengan Heraklu, cerita Heraklu ni hadis ni panjang. Tapi oleh kerana Imam Nawawi ambil hadis ni khusus untuk nak ambil poin dalam bab sidq, bab benar, maka dia ambil hadis ni secara ringkas. Ni riwayat secara ikhtisar. Kita riwayat hadis secara ikhtisar, ambil dengan ringkas. Kata Heraklu kepada Abu Sufyan, apakah yang Muhammad suruh kamu lakukan? Apakah Nabi SAW, yani Muhammad suruh kamu lakukan? Ini semasa dialog di antara Heraklu dengan rombongan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, saya kata, sebab hadis ni Abu Sufyan riwayatkan hadis ni ketika dia masuk Islam lah. Abu Sufyan kata, aku jawablah bila Heraklu tanya gitu. Aku kata dia ubudullah, Muhammad ni dia suruh supaya sembahlah kamu semua akan Allah. Itu kata-kata Muhammad. Allah sahaja, sembahlah Allah sahaja. Kenapa sebut wahdah sahaja tu? Sebab orang kafir zaman jahiliah ni pun dia kata dia sembah Allah juga. Bukan dia kata dia tak sembah Allah langsung, dia sembah Allah juga, dia kata. Cuma hak lain tu dia sembah juga, walaupun dia tak kata sembah, tetapi ada unsur penyembahan. Jadi hak itulah orang panggil syirik. Sebab tu Nabi nak sembahlah Allah sahaja, yang Maha Esa, jangan sembah yang lain. Itu makna tauhid. Jangan sekutukan dengan Allah akan sesuatu. Itu huraian kepada sembahlah Allah sahaja. Jadi tak boleh melakukan syirik. Dan tinggalkan apa yang biasa dilakukan oleh datuk nenek moyang kamu dalam bab akidah ini. Dan dia juga suruh kita supaya melakukan solat seperti yang dia ajar, solat seperti yang dia ajar. Dan Muhammad juga suruh kita supaya bersikap benar dalam semua perkara. Wal afaf, dan tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Afaf ni maknanya tidak melakukan zina. Setengah tu ulama diterjemah secara khusus. Sebab afaf ni dengan erti tinggalkan perkara-perkara yang bersifat seks yang tidak betul. Itu makna afaf. Mengelakkan diri, bukan sekadar melakukan zina, mengelakkan diri daripada perkara yang boleh menjerumuskan dalam zina, mendedahkan aurat, pergaulan lelaki perempuan yang tidak ada batas dan sebagainya. Wasilah, dan hubungkanlah tali kekeluargaan, hubungkan silaturrahim di kalangan masyarakat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang ke-56 hadis yang ke-56. Sebelum kita pergi pada perbincangan hadis ini, kita nak asal tak sebut ni tak? Sebut dah ni. Baca dah hadis ni. Bayi data Abu Sufyan ni sebut dah. Kalau gitu kita terus pergi pada perbincangan dia lah. Perbincangan hadis ni. Jadi panjang juga berkenaan dengan Abu Sufyan ni. Oleh kerana sebut dah, kita terus pergi pada perbincangan hadis ini. Jadi hadis yang ke-56 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di akhir kitab Badul Wahyi, dan juga kitab berkenaan dengan as-salah, sembahyang, dan juga dalam tajuk-tajuk lain. Mana hadis ni Imam Bukhari letak di bawah beberapa tajuk dalam kitab dia. Manakala Imam Muslim pula meletakkan hadis ini di bawah kitabul jihad, iaitu bab kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraql yad'uhu lil Islam. Bab surat Nabi yang Nabi hantar kepada Heraklu dengan menyerunya supaya memeluk Islam, supaya terima Islam. Dalam kitab Muslim, Imam Muslim letak hadis di bawah tajuk surat Nabi yang dihantar kepada Heraklu untuk mengajaknya supaya memeluk Islam. Duduk di bawah tajuk tu dalam Sahih Muslim. Baik, dari segi bahasa lah, dari segi bahasa hadisnya. Jadi Heraklu ni siapa dia? Heraklu ni Heraklu ini
Seperti yang kita maklumlah, kerana cerita ni sebenarnya masyhur, cerita ni masyhur ni. Heraklius ni Maharaja Rom pada waktu itu. Gelaran dia nya Kaisar. Gelaran dia nya Kaisar. Heraklius ni nama dia. Kaisar ni kalau nisbah pak kita dah ingat, misalnya yang di Pertuan Agong kita kata, itu khusus nama dia lain, cuma itu satu jawatan. Bila duduk ke peringkat tinggi dari segi kita kata raja ni lah. Kalau di Malaysia ni kata sultan ni peringkat negeri. Nah, kalau agung yang di Pertuan Agong, itu maknanya hak untuk negara. Kira-kiranya gitulah. Jadi Kaisar ni bukan nama orang tu, nama jawatan dia tu. Bila dia jadi raja Rom, orang panggil Kaisar. Nama dia sebenarnya sini Heraklius. Jadi Nabi SAW pernah menulis surat kepada Heraklius ni, mengajak dia supaya dia terima Islam. Jadi perkara ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, selepas berlaku Sulh Hudaibiyah. Selepas berlaku Sulh Hudaibiyah ni mana perdamaian Hudaibiyah itu dari segi bahasa lah. Lepas tu kita bincang lah dari segi istinbat hadis ni dan sebagainya. Dalam hadis ini Nabi juga menyebutkan kalimah afaf, al-afaf, ataupun sifat dia maknanya al-afif. Afif untuk lelaki, afifah untuk perempuan. Jadi orang yang jaga diri dia daripada terjerumus kepada seks yang tidak betul ini, maka orang panggil afif kalau lelaki. Kalau perempuan, afifah. Jadi afaf yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang menjadi ajaran penting Nabi SAW, sehingga mendorong Abu Sufyan bila ditanya oleh Heraklius, maka ini antaranya disebut, mana ini suatu ajaran yang besar. Bukan ajaran yang bersifat tempelan atau serpihan, itu tidak, tapi ini antara prinsip agama juga. Jadi afaf ini berarti al-kaffu anil maharim wa khawarimil muru'ah. Afaf ini dengan erti seseorang itu menjaga diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan, dan daripada sesuatu yang boleh menyebabkan jatuh reputasi dia, jatuh muru'ah dia tu, maruah dia tu. Dia jaga tu. Kalau menyebabkan reputasi dia tu tercemar, tu dia jaga benar, dia beringat benar. Tidak semestinya perkara yang melibatkan seks sahajalah, tapi apa-apa saja. Apa saja yang boleh menyebabkan buruk nama dia, dia jaga tu. Hak ni dia panggil afaf, dan hak ni menjadi antara ajaran utama sehingga disebut perkara ini oleh Abu Sufyan kepada Heraklius sebagai ajaran yang utama yang disebut oleh Muhammad ketika berada di kota Mekah sebelum hijrah itu. Walaupun kih ni hak Nabi atas surat ni, hak Nabi atas surat ni lain, tapi kih ni cerita Abu Sufyan ni, cerita Abu Sufyan ni. As-silah, ini istilah agama. Jadi benda-benda gini tak perlu kita sebut dulu. As-silah, silah ni maknanya melakukan hubungan silaturahim. Itu biasa kita terjemah gitulah. Silah ni maknanya melakukan hubungan hubungan kasih sayang, sama ada dengan keluarga ataupun dengan orang lain. Baik. As-silah dengan erti silatul arham, yakni melakukan hubungan kasih sayang. Silatul arham ni melakukan hubungan kasih sayang. Cuba perhati dalam agama kita ni, hubungan kekeluargaan, kau ikutlah hubungan yang kita buat, dia kena ada sifat kasih sayang tu. Sekadar kita kata bergaul saja, tapi tak ada semangat kasih sayang, tak jadi dia tak boleh pahala. Yang dimaksudkan hubungan dengan manusia ni, hubungan ke dia, bukan sekadar bercakap, sekadar buat kadar kopi, sekadar jumpa. Tidak gitu, tidak setakat itu makna hubungan yang dikehendaki dalam agama, tapi dia bersifat ruhi, iaitu kita berasa sayang kepada dia, berasa kasih pada dia. Itu maksud. Kadang-kadang tak ada nak jumpa, tapi perasaan tu ada, boleh pahala tu, boleh pahala. Kita kena ingat tu. Sebab tu penting sangat tu. Sini dia apa sebut, dia kata maksud hubungan tu hubungan ke dia sekadar jumpa je ke, sekadar jumpa, bercakap, bergurau, main haji, main tenis, kita kata main golf, sekadar tu kan maksud silah tu.
Nah, tidak. Sekarang mari masjid, lepas tu salam, sekadar itu ya kau? Tidak. Maksud yang dimaksud oleh Nabi ni, maknanya hubungan tu berasa sayang kepada orang lain. Tu hak tu maksud silatul arham itu. Hak orang panggil silatul rahim. Sehingga kalau kita menafikan ni, kita kata hak ni tidak dalam ajaran Islam, ulama kata boleh rosak akidah. Sebab benda ni jelas sangat dalam Quran ada, dalam hadis ada. Kita kata hubungan silaturahim dalam konteks kita rasa sayang kepada orang lain dalam perhubungan tu, kita kata hak tu tidak ajaran Islam. Setelah diberi nasihat, dimaklumkan bahawa ini ajaran Islam, kita menafikan tu, ulama kata siapa boleh rosak akidah. Boleh rosak akidah. Nak ayatnya benda ni asal dalam agama Islam. Bahkan sebelum Nabi terapkan amalan ini, sebelum hijrah lagi, sebelum diwajibkan jihad fi sabilillah lagi, sebelum turun ayat-ayat berkenaan dengan hukum lagi, sudah ada dah ayat-ayat hak bab pekoh-pekoh tu lah, ada dah. Jadi setiap perkara yang Allah perintahkan dilakukan, dia lakukan, dia buat tu. Jadi perkara itu berlaku dengan berbuat baik dan memuliakan orang lain. Tapi asah pada perhubungan yang dikatakan silaturahim, hubungan yang kita buat dengan orang ini, dia mesti ada arham itu. Yang ni rasa simpati, rasa sayang, rasa kasih pada hak tu maksudnya. Okay. Secara ringkasnya begitulah maksud dia. Jadi antara kesimpulan hadis, kita ambil secara mudah itu. Kesimpulan hadis yang kita boleh faham daripada hadis ini, yang sebut ni kalau kita perhati pada dia, yang sebut perkara ini adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan masa dia sebut pada Heraklius beberapa poin ni, bila Heraklius tanya dia, apa dia sebut sini, dia kata sembah Allah. Tak apalah tu. Kita tidak nak bincang hal tu. Sebab hal tu kita bincang dah di awal dulu, ketika hadis ikhlas dulu. Apa maksud sembah Allah, tidak melakukan syirik? Ni Abu Sufyan sebut ni. Dia suruh kita semaya, bersikap benar, afaf dan hubungan silat. Abu Sufyan sebut ni. Jadi kesimpulan yang ulama buat berkait dengan sifat ni, sifat sidq dalam konteks tajuk yang kita bincang ni, siapa Abu Sufyan, Abu sebut benda tu. Hak ni dia panggil kerana apa? Kerana mulazamah. Kerana mulazamahnya Nabi SAW itu. Mulazamah ni maknanya konsisten Nabi, istiqamah Nabi. Nabi tonjolkan sifat benar tu biar masyarakat nampak, sehingga jadi terikmat pada orang Islam. Benar ni merupakan sifat besar mereka. Tu Nabi berjaya. Di Mekah lagi Nabi berjaya buktikan kepada masyarakat bahawa benar ni sifat asal orang Islam. Dan benar tu dia nampak, boleh tengok dengan mata kepala dalam apa sahaja kedudukan. Sehingga perkara itu disebut oleh Abu Sufyan sebagai tanda ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar ni masyhur. Sehingga Abu Sufyan menjadi saksi kepada ajaran Nabi, walaupun dia tak masuk Islam lagi pada waktu itu. Kerana Abu Sufyan masuk Islam pada pembukaan kota Mekah selepas hijrah ni. Yang kedua, antara pengajaran daripada hadis ni, antara intipati yang paling utama ataupun kita kata perkara asas agama ni, dia tauhid. U'budullaha wahdah wa la tusyriku bi syai'a. Antara perkara yang asas tonggak agama ni, agama dia tauhid kepada Allah dan tidak melakukan syirik pada Allah. Itulah manba'ul fadail, punca kepada segala perkara-perkara baik, punca. Kalau tidak ada waktu kita buat baik sebanyak mana pun, dia tidak boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Boleh orang akan puji kita. Jadi tauhid merupakan manba'ul fadail. Seperti yang saya sebut semalam lah. Saya sebut semalam bahawa
kerana ada tauhid akidah yang betul telah, maka segala sifat-sifat yang baik yang sudah tersedia ada dalam diri manusia sejak azali lagi Allah buat pada manusia itulah. Setiap manusia dia ada sifat-sifat malu, sabar, bersih. Orang kafir pun boleh ada tu, tapi perkara tu dia jadi baik, jadi berguna pada manusia. Dia boleh ambil, orang panggil sebagai amalan soleh di hari akhirat, menyebabkan masuk surga tu dia kena ada tauhid. Kalau seorang itu benar, tidak bercakap bohong, tapi dia tidak Islam, hanya mendapat pujian manusia saja, boleh kontrak orang saya gitu, sekadar tu saja. Hak tu sementara aja. Nak nanti ke dia mati, hak tu bila dia mati tak ada. Tetapi kalau dia asas perbuatan dia tu tauhid, malu, sabar, bersih dan semua sifat-sifat baik yang ada dari dia tu, dia akan dapat di hari akhirat. Dan balasan yang dia dapat hasil pada tu kekal dalam syurga tu. Itu secara ringkasnya begitu. Naknya tauhid tu. Sebab tu Nabi tekeh tu. Kalau kita perhati dalam hadis ni, sembahlah Allah sahaja dan janganlah melakukan syirik pada Allah, dan tinggallah apa yang dilakukan oleh nenek moyang kamu. Maksud tinggallah apa yang dilakukan oleh nenek moyang kamu, hak kamu berasa hak tu betul tu. Kamu celak-celak mata datuk nenek moyang kamu sembah berhala. Dan manusia dia akan rasa betul dengan apa yang menjadi budaya tabiat dia tu. Dia akan rasa betul tu, walaupun salah tunggu-tunggu. Nabi suruh tinggal tu. Jadi makna ini suatu perjuangan berat tu nak tinggal benda lagu tu, walaupun salah dia akan rasa betul. Dia buat hukum mana dia benar tu, tak perlu tinggal. Tapi Muhammad suruh tinggal. Tinggal tu apa? Kerana benda tu dia bercanggah dengan tauhid, bercanggah dengan ubudullah wahdah tu. Bakal tu termasuk dalam syirik. Selepas tu suruh semaya, puasa, tapi akidah tu dulu. Akidah tu dulu. Hak tu dulu. Sebab kalau tak ada akidah, dia tak ada makna tu semaya pun tak ada makna. Tidak bererti, tidak ada harga. Bersikap benar pun tak ada makna. Tidak boleh menakijahkan kebaikan sampai bila-bila. Kerana orang Islam ni dia ajar bila buat baik, dengan sebab tauhid kita ada, kebaikan tu kita akan dapat hasil dia sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu maksudnya syurga tu. Syurga tu. Jadi kalau buat baik tidak ada tauhid, dia tidak sampai bila-bila kita kata. Tidak abadan, dah. Hasil yang kita dapat bahkan sekejap saja, nak nanti kau mati je. Bila mati je tak ada. Tu jelah. Orang sebut lepas mati pun sementar ya. Dan kita pun tak dapat gapo pun. Jadi rugilah. Jadi orang Islam dia kena mikir benda-benda lagu tu, supaya apa yang dia buat tu dia akan buat dengan penuh berkualiti. Itu maksud kesedaran itu. Ini juga disebut sebagai at-tazkir ya. Aslnya at-tanfir min at-taqlid al-amal wa khassatan fi umuridin. Dalam hadis ni juga Nabi SAW nak supaya kita mengelakkan diri daripada mengikut adat resam, mengikut secara membabi buta perkara-perkara yang dilakukan oleh orang lain. Pakai ikut tanpa ada dalil, tanpa ada bukti, tanpa ada nas daripada sumber agama kita, khususnya dalam bab-bab yang berkaitan secara langsung dengan amalan-amalan agama. Tak lihat hadirat. Walaupun semua orang buat, kita mesti kena tahu ada dalil ke tidak. Ini hadis. Sebab tu Nabi kata watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggallah apa yang dilakukan. Yaqus ini maknanya yang dilakukan. Dalam bahasa Quran, bahasa hadis, qala yaqulu ini bukan bermakna berkata saja. Tidak. Memang qala Muhammadun, Muhammad telah berkata, tapi sini tak boleh terjemah begitu. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggallah apa yang dikatakan oleh datuk nenek moyang kamu. Kalau terjemah begitu dia kecil sangat saiz makna dia. Dia tidak gitu. Ni antara contoh yaqul dengan makna yaf'alu. Yaqulu dengan makna yaf'alu. Qala dengan makna fi'lun. Qaul dengan makna fi'lun. Qaul dengan makna fi'lun. Sebab tu saya terjemah, tinggalkanlah apa yang dilakukan secara amalan, secara berterusan, zaman berzaman, tinggal. Yang dilakukan oleh datuk nenek moyang kamu. Kerana benda tu terbukti tidak betul. Kenapa kita kata tidak betul? Sebab tidak ada dalil. Dalil ni, sebab tu dalam ajaran Islam kita, dia kitab suci ni, Allah jaga tidak dipindah. Itu dalil, bukti dia suci itu. Bukan hak tu sendiri orang kafir tak boleh nak gugat Quran. Hak tu dalil. Tapi kalau ajaran lain, apa dalil dia? Dia nak bergantung pada gapo?
Contoh kita ajari salah tempat kita, ayah pin, dia nak bergantung pada agama. Sebab tu kadang-kadang perempuan ni dia bergantung pada Quran juga. Di situlah punca dia sesat. Sebab apa? Dia hura Quran berdasar pada akal dia. Sebab dia tak ada nak bergantung pada bergantung pada Quran, tapi hura tu tidak betul. Sebab dia nak mari kitab sendiri tak boleh. Kalau buat mari lagi nampak kesesatan dia. Buat mari lagi nampak kesesatan dia. Gitulah hadirat-hadirat. Cuma saya nak sebut sebahagian lagi. Kita nak sebutlah sikit. Saya nak ambil secara ringkas. Oleh kerana dalam hadis ni disebut secara agak khusus beberapa perkara. Jadi saya akan sebut secara ringkas. Yang pertama sekali sebagai ta'arif lah, supaya kita faham secara ringkas. Dalam hadis ni Abu Sufyan sebut as-salah. Muhammad ni dia suruh kita sembahyang. Ni saya guna Muhammad ni atas dasar kata-kata Abu Sufyan lah. Kalau kita sebut Nabi Muhammad, sebab Abu Sufyan tak kata Nabi Muhammad, masa dia tidak Islam lagi. Jadi Abu Sufyan kata Muhammad suruh kita sembahyang, lepas tu dia suruh kita kecek benar dan benar dalam semua tindakan. Dia suruh kita jaga dari segi hubungan seks ni, kena jaga molek, jangan buat ikut-ikut si gitu. Secara sundal, dan juga hubungan silaturahim itu kita kena jaga. Apa maksud salat itu? Salat. Kita dah sebut salah. Hayya 'alas salah. Apa maksud salat? Jadi salah ini asal makna dia ni, salah ni maknanya doa dalam bahasa Arab. Asal makna salah makna doa. Jadi orang Arab jahiliah dia guna dah kata salah ni, kerana salah ni adalah bahasa Arab, makna doa asalnya. Asalnya. Tapi bila Islam mari, Islam bagi nilai tambah, buat sedikit perubahan. Bukan bermakna menghilangkan makna asal salat itu, dikekalkan makna asal yakni doa, kemudian ditambah satu perkara lagi, iaitu amalan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh umat Islam dengan cukup rukun-rukun dan syarat dan sebagainya, maka perbuatan itu panggil sembahyang. Seperti yang kita buat lah ni lah, dengan ada qiyamnya, ada rukuknya, ada sujudnya dan sebagainya, seperti amal pergerakan tertentu tu, itu orang panggil sembahyang. Solat dalam istilahnya, tetapi makna secara lughahnya dia tidak hilang. Sebab tu kita tengok dalam sembahyang ni dia ada bersifat doa. Dia ada sifat doa tu dia ada. Doa tu dengan bismillah tu sendiri. Kalau kita ambil doa iftitah dalam sembahyang tu dia ada. Bahkan zikir tu hakikat tu doa tu. Zikir tu sendiri. Zikir tu sendiri hakikat tu doa sebenarnya. Sebab bila kita berzikir kepada Allah, sebenarnya kita mohon kebaikan kepada Allah. Itu doa hakikat tu. Jadi memberi nilai tambah pada kalimah as-salah tanpa menghilangkan makna asal dari sudut bahasa. Itu. Jadi ittifaq fuqaha bahawa sembahyang yang disebut oleh Abu Sufyan ni, sembahyang yang dia maksud ke sini bukan sembahyang sunat ni. Sembahyang hak fardu. Ittifaq ahli fiqh sebut bahawa sembahyang yang disebutkan oleh Abu Sufyan ni hak fardu ain. Sembahyang hak jadi fardu, orang panggil as-salawatul maktubah itu. Sembahyang hak fardu. Bagi orang yang cukup umur lah, berakal, dan sembahyang ni, kewajipan ini tidak gugur melainkan dengan sebab mati ataupun hilang akal. Ini maksud sembahyang yang disemaksud. Bukan kata sembahyang tahajud ni yang dimaksudkan sembahyang sini. Ini sembahyang fardu 5 waktu. Hak kena buat kukuk mana pun. Okey, itu secara ringkas lagi. Perkara yang kedua, sidq yang disebut dalam hadis ni, ahli fiqh menyebutkan bahawa sidq ini wajib. Sidq ini hukum dia, maknanya kita bertindak dengan benar, sama ada bercakap. Sebab tu kita terjemah bertindak, bukan semata-mata bercakap benar, bertindak dengan benar, termasuk bercakap, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan lain lah selain pada bercakap. Semua tindakan kita mesti bersifat benar, sama ada pengakuan kita, recommendation kita, apa sahajalah orang panggil aktiviti manusia itu mesti berlandaskan kepada kebenaran. Apa hukum perkara itu? Ahli fiqh semua ulama ittifaq ulama kata hak itu wajib hukumnya secara umumnya gitu. Kerana asal pada kadzib itu haram. Walaupun ada juga ulama sebut kadang-kadang dusta itu boleh menjadi harus ataupun wajib. Ini dalam keadaan-keadaan tertentu, kan nak menyelamatkan nyawa orang, nak menyelamatkan keadaan dan sebagainya. Mana kadang-kadang dusta tu adalah satu perincian dia tu.
Misalnya nak mengelakkan daripada berlaku perceraian, terpaksa bohong dalam keadaan yang kira-kiranya tidak menimbulkan perkara yang lebih besar. Tu. Walaupun setengah ulama kata hak tu tidak bohong, dia panggil tu dia ada nama lain waktu tu. Tapi kok mana pun kadang-kadang kita cakap kalau nampak dusta dalam keadaan tertentu, kerana nak jaga masalah yang lebih besar, dan perkara itu tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Maka hak tu ulama kata tidaklah jadi haram. Bahkan kalam ini dia merupakan jambatan untuk capai maksud kita. Dan setiap maksud yang baik akan terhasil tanpa dusta, maka haram berdusta padanya. Fa illam yumkin tahsilu bighairil kadhib jazal kadhib. Sekiranya sesuatu yang baik tidak mungkin dicapai bighairil kadhib, tanpa dusta, mana kena berdusta, maka harus dusta padanya. Ini secara umum. Maksudnya begini, kena fahamlah. Kadang-kadang sesuatu, misalnya kita kata sebagai contoh, kita nak mengelak ke kita nak mengekalkan sebuah perkahwinan. Sebab ada orang nak cerai, kisahnya nak, kerana anak dah 10 dah misalnya. Jadi kita kata kalau kecek tu, kalau kita royak betul, nak dia kata saya Tok Qadi tanya dia, misalnya nak bapa nak cerainya. Dia kata tu lelaki saya ni kata nikah seorang lagi, dia kata. Misalnya enggak, kita pun tahu dah perempuan ni jenis pesing, kita kata orang Kelantan kata angin tohor lah. Angin tohor. Yang mana dia mari depan kita tu dengan mata merah. Mana kalau kita sebut benda betul pun dia tak boleh terima. Benda hakikat. Kadang-kadang dalam keadaan kita kata tak nak sabar, kena siasat dulu. Kita kata, kita nafikan. Kita tahu tu lelaki dia ternikah, cuma kita nak ayat gini sebab dia nikah, kita tahu misalnya, tapi kita nafikan dulu. Itu nafi dusta orang itu. Sebab apa? Kita nak ambil peluang lain nak cerita dia. Sebab setengah-setengah manusia ni kadang-kadang benda sama yang kita sebut, tapi bila tidak kena situasi dia jadi tak molek. Jadi kita nak ambil situasi lain, nak sebut yang sebenar, kita nafi dulu. Nafi dusta tu. Ulama kata hal tu tak apa. Mari kita nak sebut semula. Sebab ada berlaku kini. Kalau tu email tu Qadi, dia jumpa lah benda-benda lagu ni. Ada kata dak, dia kata hamba kena tu. Kebetulan dia kena kata hamba dak, dia kata memang hamba punya tapi dak. Dia nafi dulu sementara itu. Misalnya, lepas tu bila dekat ada lain kata ginilah 2 hari lagi kak marilah pula. Bila dah lepas 2 hari mari tu nampak muka pula lain tu, kecek mula mungkin pada waktu tu royak dengan cara yang bijaksana. Tapi kalau dekat dia mari mata merah dah, dekat ada bahasa pula lain macam, tengok perwatakan dia pun tidak sesuai. Kalau sekadar tu tak apa. Kita nafi dusta. Kita tahu dah tu lelaki dia nikah misalnya, nak jaga sebuah perkahwinan, hak tu besar lagi. Dan kita pun tidak bohong siapa mereka merugikan dia tak. Bahkan untuk kebaikan. Sebab tu dia kata nak capai benda mahmud. Sebab tu cerai ni bukan benda mahmud secara umumnya begitu. Jadi maknanya ruang untuk bercakap dusta ni terlalu kecil, terlalu sempit, walaupun ada keharusannya. Sebab itulah ulama kata benda dusta walaupun ruang itu sempit, ulama guna istilah harus saja. Tak ada sunat berdusta. Sunat. Benda kalau hak wajib ni kita kata wajib ni kalau berkait dengan akidah, berkait dengan agama. Tapi nak guna istilah bohong sunat pun tak ada tu. Tak ada bohong sunat. Ini istilah orang ni kelamaan. Tapi benda tu hakikatnya tak ada. Hakikat sebenarnya umumnya ulama kata haruslah. Harus. Itu. Yang ketiganya afaf. Afaf ini dia ada beberapa terjemahan juga sebenarnya. Afaf seperti yang saya terjemah tadi dengan erti seseorang yang menjaga maruah diri dia, khususnya dari sudut hubungan seks ini. Itu satu makna. Kerana
Nabi tekan sangat afaf ni dia ada latar belakang dia, kita kena faham. Orang Arab zaman jahiliah ni tak ada sifat afif. Boleh katakan begitu. Kalau kita tengok bentuk-bentuk perkahwinan di zaman Arab jahiliah pun teruk. Dia tak jaga walaupun nampak pakai jubah pun dah. Itu pakaian dia. Tetapi dari segi hubungan seks ni dahsyat. Orang Arab berat dia berat. Zaman jahiliah ni berat. Cara dia tu 26 orang bini. Seorang pemimpin tu 26 bini. Biasa tu kalau kita baca dalam sirah cerita jahiliah, biasa. Hak seorang tu lelaki 26 bini. Hak teruk lagi ni seorang bini 10 tu lelaki. Ada juga. Kau cara tak ada sistem langsung dalam hubungan lelaki perempuan. Hak kita kata gundik perempuan simpan itu perkara biasa. Berhubung dengan perempuan, melakukan hubungan seks dengan tanpa perkahwinan itu perkara biasa. Sebab tu dalam kalau kita baca sejarah Arab ni jahiliah ni kan, berlaku pertikaian, nak menentukan anak dan sebagainya, kocak lemah. No, tak teratur, tidak terurus. Nabi mari, Nabi suruh jaga, jangan. Kerana Arab jahiliah ni hadirat, isteri dia khassah, orang kenali sebagai khassah lah melalui perkahwinan yang umum ni. Hak dia letak di rumah sebagai suri rumah tangga dia, hak tu ada. Tapi dia buat hubungan dengan perempuan-perempuan lain pula tu. Dan perkara tu dimaklumi. Dan benda tu jadi bukanlah jadi benda yang kita kata menjatuhkan maruah sangat, tidak. Biasa tu. Bahkan kalau kita nak sebut secara umum lagi, lah kita kata dah, perempuan pelacur itu perkara biasa. Bahkan bila dia nak pencen daripada pelacuran dia tu, dia ada kaedah-kaedah tertentu. Kalau katalah dia boleh anak dalam proses dia menjadi pelacur tu misalnya, ataupun dia nak pencen daripada pelacur, dia ada satu jawatan kuasa pula nak menentukan anak ni nak dibengkel kepada siapa. Mula tu lelaki 6 orang, 7 orang, 10 orang tu lelaki. Lepas tu nak buh nama bank siapa. Dia ada pula satu ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada ahlul qiyafah. Ini daripada Banu Qafah dia panggil. Puak-puak daripada Banu Qafah ini. Jadi dialah menentukan. Jadi jawatan kuasa tu diberi kuasa oleh masyarakat. Sampai begitu sekali sistem dia tu. Tak ada langsung makna afaf itu. Sebab tu Nabi tekan. Sebab manusia ni hadirat kok mana pun sifat cemburu tu dia akan ada. Tak boleh dibiarkan bebas lagu tu. Dia boleh jadi macam-macam perkara yang tidak baik. Nabi suruh jaga. Lepas tu Nabi nak jaga sebab keturunan ni dia perlu dijaga. Tidak boleh ikhtilat nasab ini. Kena jaga. Jadi Nabi tekan tu. Itu satu makna. Selagi termasuk dalam afah juga mengikut ulama, mana tidak meminta-minta dengan orang. Jadi peminta sedekah misalnya, itu termasuk dalam afaf juga. Nak pada hal siapa mereka mendesak sehingga jatuh maruah, jatuh hai muka, mahal tu tak boleh. Tak boleh. Dalam hadis Nabi sebut seseorang yang meninggalkan anak dia dengan ada harta, tinggal harta lebih baik daripada tinggal anak dia apa-apa kedana, sehingga meminta-minta dengan orang. Sebab itu dia bercanggah dengan makna iffah itu. Tak boleh. Kita tinggal waris kita, anak kita, isteri kita dalam keadaan ada harta lebih baik, Nabi kata, daripada tinggal dalam keadaan tidak ada harta, menyebabkan mereka meminta-minta. Hak tu dia lawan kepada afaf ini, tidak iffah tu. Tu ada juga makna gitu yang ulama sebut. Cumanya sama ada makna yang pertama, iaitu afah ni dengan erti orang yang jaga kehormatan dari segi seks, ataupun afah ini makna yang kedua, seorang yang menjaga maruah diri sama ada seks ataupun daripada meminta-minta kepada orang. Sama setengah ulama kata minta jawatan, termasuk juga. Tak boleh minta jawatan, termasuk juga. Sebab itu benda menjatuhkan maruah. Dia jaga belaka kedua-dua tu. Huraian tu dia berkongsi makna. Makna yang sama ke? Maruah belaka tu hakikat. Kalau seks pun maruah. Tidak minta jawatan, itu berkait dengan maruah. Tidak minta sesuatu, minta duit ke minta apa, meminta-minta dengan orang untuk kegunaan diri kita lah, tak kira lah apa saja. Hak tu juga berkait dengan maruah juga. Jadi maknanya sebab tu setengah ulama kata afah sini maknanya terjemahan umumnya menjaga maruah diri dalam apa bentuk sekalipun, termasuk dalam afaf.
Walau bagaimanapun ulama sebut harus kita nak meminta, nak berhutang apa, tetapi hak tu sebenarnya dengan kadar yang cukup terbatas. Jangan bermudah-mudah, sikit-sikit minta, sikit-sikit nak pinjam biti, tak boleh dia menjatuhkan maruah. Tetapi kalau dia kata terdesak sungguh, tak dapat dia, hukumnya harus dalam mereka. Tapi janganlah kita maknanya kita kena urus molek diri kita. Jangan biarkan keadaan kita berada dalam posisi sehingga terpaksa meminta-minta. Hak tu sunnah Nabi. Umat Islam kena begitu. Misalnya kita kata, kita elakkan daripada bila kita tidak mampu, janganlah kita nak, orang panggil apa, budaya hidup bermewah-mewah misalnya. Nak biada belakang lalu gapa-gapa rumah, nak barang Muhammad. Kehendak kita nak jamu waktu, nak layak kehendak kita, siapa terpaksa meminta-minta, itu menjatuhkan maruah. Jangan kita letak diri kita di posisi itu, menyebabkan jadi tidak ada afaf itu. Perkara yang terakhir disebut oleh Abu Sufyan sini sebagai memperakui ajaran Nabi ni. Maknanya benda ni benda besar sehingga orang kafir pun tahu ini dia punya syiar orang Islam. Boleh tahu. Dia silatul arham, hubungan silaturahim sangat kena jaga. Al-Fiqh juga menyebutkan bahawa sunat muakkad melakukan hubungan silaturahim sama ada orang jauh ataupun orang dekat. Bahkan setengah ulama menyebutkan bahawa sudah berlaku ijma' bahawa wajib melakukan hubungan silaturahim. Kukuk mana pun hajah, jangan jadi bala. Kira kukuk mana pun. Ijma', mana ijma' ni, tolak ijma' tu lah kata boleh rasuk akidah ni, menafikan ijma' ni boleh rasuk akidah. Itulah hadis-hadis. Itulah beberapa perkara kita boleh faham daripada hadis ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini boleh menjadi satu peringatan kepada kita betapa agama kita ni mementingkan kepada muru'ah itu, maruah itu, dan mementingkan juga kepada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia dan sebagainya. Dan daripada hadis ni juga secara umumnya saya boleh sebut Islam sangat mengambil berat tentang keharmonian masyarakat itu. Jadi kita kena jagalah kecek punya, sebab bahaya dia. Kadang-kadang kita setengah-setengah orang yang ni kau cerdik, kau teruk kadang-kadang. Orang cerdik ni kadang-kadang bila dia bercakap sesuatu dia ambil kira dah. Dia ambil kira je akan suasana musuh dia tu akan jadi kelak kabut dan sebagainya. Bila dia bercakap benda tidak jelas akan jadi timbul persepsi negatif. Kalau dia niat gitu dah bercakap pada dia, biasanya benda ni berlaku dalam musim-musim politik lah, benda tu adalah haram, tak boleh. Bila kita bercakap cekera ke biar timbul fitnah, tak boleh. Bahaya hadirat, benda ni haram, tak boleh lagi. Jadi gitulah hadirat. InsyaAllah hadis yang ke-57 ni kita akan bincang pada minggu hadapan. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.